kita pergi berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah wal lataif. Faedah-faedah ilmiah dan kehalusan susunan ayat ini sebagaimana yang dinukilkan oleh ulama. Yang pertama, tulis yang pertama. Tadi saya dah sebut sepintas lalu. Allah SWT sebut di awal ayat alam tara an wallahu alladhi arsala riyah. Ayat 9. Allah yang menghantar angin. Itu dia panggil dalil ala tariqatil ikhbar. Dalil Allah cerita. Aku hantar mari angin, awan, bawa hujan, turun kepada kamu. Cerita. Kita tak tengok pun. Waktu ni waktu kemarau, tak ada hujan pun. Kemudian, dalam ayat ini, dalil tariq istikhbar. Tuan-tuan, yang mula tu ikhbar, alif kha ba alif ra, ikhbar. Ayat kita ni, ayat yang kita duk baca ni, alam tara ni, ayat 27, hadza ad-dalil ala tariqati istikhbar, menanya khabar. Adakah kamu tengok? Adakah kamu tengok? Ya, saya tengok. Kata di para ulama, ini berbeza di antara ikhbar dengan istikhbar. Ikhbar dengan istikhbar. Ikhbar cerita. Istikhbar tanya cerita. Dalam kaedah bahasa Arab dia panggil apa? Laisal mukhbar kal muayanah. Tak sama orang yang dengar cerita seperti orang yang tengok cerita. Tak sama. Jadi dalam ayat ini seolah-olah macam ni lah. Tuhan kata, aku cerita kepada kamu bukit bukau gini. Kita percaya dah. Kemudian bila mari sungguh turun hujan, kita pun tengok hujan turun, tengok pokok naik, tengok lain dia kita, jiwa kita, sebab kita tengok depan mata. Saya ibarat gini lah. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan pergi umrah, pergi Mekah. Kita pun cerita lah, Kaabah ni gini. Ada rukun Hajar al-Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Kita pun cerita. Tuan-tuan pun tengah semangat ni. Bila sampai Mekah depan Kaabah, kita kata, ini dia Kaabah. Tengok? Ya, kami sudah tengok. Tadi dengar hujan, ikhbar. Ini istikhbar. Mu tengok? Allahu Akbar. Dalam, tuan-tuan. Ayat Quran ni, dia tak ada nipis. Dia ada dalam, ada tebal. Kita masuk setakat mana? Setakat yang permulaan, alhamdulillah. Kita dalam lagi mantap kita punya kepahamannya, insya-Allah. Baik, yang kedua. Fa akhrajna bihi samaratin. Kami keluar dengan air itu beberapa jenis buah-buahan. Ayat ini masih lagi mengajar kepada kita isbatul asbab. Karena ba di sini bihi ba sababiyah dia panggil. Isbatul asbab menyatakan sebab. Setiap benda tu ada sebab. Ada hujan, ada pokok. Ada pokok, ada buah. Ada kahwin, ada isteri. Ada isteri, ada anak. Itu dia panggil sebab. Ada hujan, tak turun, tak naik pokok pun ada. Tapi dia panggil setiap benda tu ada sebab. Ia nak menunjukkan bahawa annallah qadirun. Allah Ta'ala kuasa. Boleh je kuasa. Tak ada hujan, ada pokok. Ada, boleh tak? Boleh kuasa. Tapi Allah nak jadikan supaya kita tak fikir panjang. Tak payah duduk sesak nafas. Dia kata setiap benda tu ada sebab. Dalil. Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa. Ada bapa? Tak ada bapa. Tapi untuk Maryam je, orang lain jangan buat. Buat kita renjam dia, kita sebab dia. Nabi Sayyidah Maryam tak apa, khas untuk dia. Tapi Tuhan nak tunjuk bahawa tak semestinya ada hujan baru ada pokok. Yang ketiga. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Kami keluarkan dia dengan air itu buah-buahan yang berbeza-beza warna dia. Samarat. Jadi mukhtalifan alwanuha, berbeza-beza warna dia. Ayat ini menyatakan kuasa Allah Azza wa Jalla mengeluarkan buah yang berbeza, bunga yang berlainan daripada bumi yang sama, air yang sama. Masya Allah. Air sama, bumi sama. Buah lain-lain, bunga lain-lain, pokok berlainan. Ada manis, ada tawar, ada masam, ada warna merah, ada warna putih, warna hijau. Kita kata Masya Allah. Yang keempat, wa minal jibal
di antara bukit-bukit. Ada yang putih, berjalur, berlurah, putih, merah, macam-macam warna, hitam, gelap pun ada. Allah Ta'ala sebut di sini bukit. Walam yadhkuril arda. Kenapa? Kenapa dia tak sebut bumi? Sedangkan bukit duduk atas bumi. Dalam suratul Ra'd di ayat 4, Tuhan kata, wa fil ardi qita'un mutajawirat. Dalam di atas bumi itu qita'un mutajawirat, tanah yang berdekatan. Tapi berlainan warna, berlainan pokok, berlainan rasa. Di sini Allah sebut bukit je. Dia tak sebut apa ni tanah. Sebab apa? Jawab dianya ma'an hadzal dalil mislu zalik. Dalil ni sama dengan itulah. Bila sebut bumi, ini isi dia. Bila sebut bukit, cuma kita nak suruh naik atas sikit. Sebab Allah Ta'ala sebut bumi bila disebut langit. Sama al-ard. Bila disebut antara langit dengan bumi, awan, dia sebut bukit. Masya Allah, tabarakallah. Ini bahasa Al-Quran. Jadi bukit di antara langit dengan bumi lah kita kata. Walaupun bukit di atas bumi, tapi dia punya ketinggian dia tinggi. Sampai mereka duduk di puncak bukit tu dan naik awan. Mari awan sejuk, berbeza sungguh. Ana kalau duduk fikir dengan otak kita tuan-tuan, tempat yang paling panas sekali, di mana? Di Malaysia ni kita kata, Kamiru Highland. Genting. Patutnya panas lah sebab dia tinggi dekat dengan matahari. Terbalik pula tuan-tuan. Lagi tinggi, lagi dia punya sejuk. Ajaib. Kau tuan tak rasa ajaib? Nak rasa ajaib, mana kena main selfie, dia tak mikir ke Tuhan. Itu masalah kita dah. Patut Allah, pelik. Patut kita lagi dekat dengan matahari, sepatutnya lagi panas di sini. Tidak, lagi naik, lagi sejuk. Ajaib. Kecuali Genting Highland, itu panas. Sebab ada tempat-tempat maksiat di situ, yang pihak kerajaannya masih lagi menyayangi. Sebab apa? Pulangan ada di situ. Kita kata na'udzubillah min ghadabillah. Kita nyatakan kita tidak reda sekali kerajaan membenarkan tempat-tempat maksiat yang ada dalam negara yang tercinta kita ini. Kita tidak reda. Tapi kita tidak ada kemampuan. Kemampuan terhad tak jadi apa. Nak kemampuan biar betul-betul kita mampu, kita hapuskan semua tempat maksiat, tempat mungkar yang ada ini. Sebab itulah seorang pendakwah dia keluar satu kenyataan. Dia kata syukran corona. Terima kasih kepada corona. Covid ni lah. Pelik. Orang takut Covid, kau kata terima kasih. Sebab corona yang boleh tutup tempat maksiat, tempat pelancongan, tempat pelacuran, tempat minum arak, kilang arak. Mari manusia ni buka balik kilang. Orang berharap nama timah. Lulus juga. Subhanallah. Ajaib. Wallahi manusia ini ajaib. Mudah-mudahan Allah selamatkan negara kita daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita pergi kepada yang kelima. Wa minal jibal mukhtalifun alwanuha. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut warna-warna, kemudian hitam dia sukukan, dia asingkan. Lish? Sebab dia kata dia ni hitam, orang tak panggil warna. Orang panggil hitam. Sebab tu kalau kita beli printer, kalau kata nak dakwah tu, orang tak tanya dah. Dakwah tu hitam. Kalau nak warna lain, dia akan tanya, warna. Kalau hitam, orang tak tanya dah. Pergi kedai photostat, saya nak photostat kertas, dia tak akan tanya, warna hitam ke? No. Tapi kalau kita kata, cik, saya nak warna-warni, baru dia ada warna lain. Tengok ayat ni, Allah pisahkan. Pisahkan juga. Selagi warna-warna, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Maaf. Mana ayat tadi? Bila sampai kepada hitam, dia sebut, wa gharabi busud, mukhtalifun alwan. Yang lain warna-warna, hitam, legam. Jadi hitam itu satu warna lain. Teliti. Betapa detailnya kalau orang kaji. Dia panggil lataif, halusnya seni bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang keenam, wa minan nasi wad dawabi wal an'am, di antara manusia, hayawan-hayawan yang melata, hayawan yang kamu bela, berbeza-beza pula. Jadi ayat ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan semua benda tu Allah Ta'ala yang tetapkan. Isnadat ta'silit tabi'ah. Kalau orang tak erti, tidak beriman, semua tu dia kata benda tu tabi'i ya. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Dia kata sebab biasa, iklim, suhu. Duduk negeri ni, binatang dia panjang bulu, warna macam ni. Kita tak sandar kepada Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan orang yang duduk cakap,
gempa bumi, tsunami. Ni apabila berlakunya puting beliung besar di Amerika. Bos dia, Biden, tak apalah dia. Muka dia tidak Islam, Mak Biden tu dia kata, ini bencana alam. Tapi kita orang Islam tak, bukan sekat bencana alam, ini adalah amaran daripada Tuhan. Kita kena bagi gitu. Jadi dia tak mahu Tuhan, dia hukum alam. Hukum alam. Berbicara dengan alam. Sebab itulah ahli-ahli motivasi ni, ahli-ahli perniagaan motivasi, dia berlindung di sebalik berbicara dengan alam. Berbicara dengan alam. Sampai mereka, kalau dia nak buat majlis, nak buat event apa-apa, tak apa. Kita bicara dengan alam. Tuhan, alam tak akan turun hujan besok. Kita tak bicara dengan Allah, kita bicara dengan alam. Ini semua ni, tuan-tuan bacalah pembongkaran yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita tentang gerakan-gerakan batiniah moden yang berselindung di sebalik motivasi dan gerakan-gerakan perniagaan-perniagaan yang baru-baru. Cepat kaya ni. Jadi bila masa dia tak awal kaya, dia tak timbul lagi benda ni. Bila dah timbul kaya, ejen-ejen pun dah banyak pulangan dah masuk dah, kata orang, nak tinggal sayang. Sampai mereka bila orang tu cakap Tuhan tu makhluk halus, ada yang bela. Kami faham dia cakap. Maknanya kamu faham kamu satu kepala dengan dia ke macam mana? Hati-hati tuan-tuan. Sebab itulah saya kata al-ina'u bima fihi yandah, bekas tu akan keluar apa yang ada dalam dia. Sikit demi sikit dia nampak. Mula-mula kita nampak wak, dia keluar wak. Oh, sedapnya aroma kopi. Bila kita tuang, bukan kopi ni, benda lain yang keluar. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita sandarkan kepada semua perkara ini taksir tabi'i. Boleh. Sebab. Tapi kita kena letak Allah yang menentukan. Tapi kalau setakat nak semua tabi'i belaka, tanpa Tuhan, lah. Itu kalimah kufur nama dia. Na'udzubillah. Yang ketujuh, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang ketujuh, Allah sebut di sini, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah Ta'ala, ulama. Dalam surah Al-Bayyinah. Tanda tuan-tuan ni. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka lah sebaik-baik manusia. Akhir ayat 8. Zalika liman khasyiya rabbah. Bagi orang yang takut kepada Allah. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Fa akhbara anna khairal bariyah, sebaik-baik manusia orang yang takut kepada Allah. Man anna khairal bariyah man khasyiya rabbah. Tengok dalam ayat ini. Maka di sini kita tahulah bahawa daripada dua ayat ini kita boleh simpulkan ulama ar-rabbani, ulama yang takut pada Allah, yang takut untuk melakukan maksiat, inilah khairul bariyah, sebaik-baik manusia selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, itu selepas daripada Nabi yang terawal umat itu, sahabat besar. Kemudian baru mari pula orang-orang yang kemudian. Jangan mudah-mudah kita duduk senang-senang kan, letak nama anak khairul bariyah, khairul bariyah. Siapa dia anak kita khairul bariyah? Budak ni tak utuh aurat pun. Pakai baju ketak lemak. Khairul bariyah. No ya binti. Bukan itu khairul bariyah. Khairul bariyah ni orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yaqtadil hasra min at-tarafaini. Dia panggil dua sudut. Yakhsha al-ulama. Yang takut Allah Ta'ala tu ulama. Wala yakunu aliman. Orang ni orang tak panggil orang alim kecuali dia takut ke Tuhan. Orang tak takut ke Tuhan kecuali dia alim. Ayat ni sudah adalah tasalsul. Orang alim dia takut dengan Tuhan. Orang yang takut dengan Tuhan itulah orang alim. Jadi sudah. Jadi kalau tak ada ilmu, dia pun tak takut. Kalau orang tak takut dengan Tuhan, walaupun dia ilmu banyak, you jangan main. Ini tarah maulana, ini tarah profesor dalam pengajian Islam, ini tarah-tarah tu. Tapi kalau perbuatan dia tak takut pada ulama, kita kata ini bukan alim. Bukan alim bimaknal kalimah. Orang ada ilmu, betul. Ghaziha pun boleh tulis akidah Islamiah. Apa belik kita? Jangan hati-hati tuan-tuan. Maknanya ayat ini menunjukkan dalalah ala annal khasyah al-khawfun natij an ilmi. Takut dengan ilmu baru jadi ulama. Orang yang ilmu kerana takut Allah Ta'ala, itu dia panggil ulama. Dia panggil ayat tu kena ada dua-dua, tak boleh. Sebab tu ulama dia beza. Dia kata takut, khauf, takut.
Khasyah, takut juga. Apa beza dua tu? Tanda sikit tuan-tuan. Kita beza di antara khauf dengan khasyah. Ini yang ke-9 lah. Kita tak nombor 9. Kalau tidak jadi pening pula. Letak nombor 9. Nombor 9. Apa dia? Apa beza al-khasyah dengan al-khauf? Al-khasyatu akhassu minal khauf. Khasyah lebih dalam daripada takut. Fa innal khasyah lil ulama. Takut khasyah itu untuk ulama yang kenal Allah Ta'ala. Jadi khaufun maqrunun bima'rifah. Takut dengan ilmu, itu dia punya khasyah. Kalau takut saja, rendah sikit. Sebab banyak benda kita takut. Kita takut ke ular, takut ke orang ni, takut tu, itu, saya takut dia ni. Tapi kalau dia ada je. Tapi khasyah, tak boleh berpisah. Sebab kita takut Allah Ta'ala bila kita nak pisah. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala tahu. Tak ada beza. Tapi takut ke orang, waktu dia ada ya, dia tak ada, beres ya. Dah. Break, slow. Apa? Ada JPJ, sekatan larai depan, slow. Lepas pada dia, 120 balik. Itu makna takut berbeza dengan khasyah. Khasyah al-khawfu bima'rifah. Lepas tu Tuhan kata, innama yakhsha. Dia tak kata yang orang yang takut dah tuan. Ulama tak. Ulama itu yakhsha. Takut sungguh-sungguh. Baik, yang terakhir, yang ke-10. Innama yakhsha Allah. Ulama itu iaitulah orang yang takut pada Allah Ta'ala itu iaitulah ulama mana? Ulama ar-rabbani, ulama yang kenal Allah Azza wa Jalla, yang melakukan ketaatan, yang patuh dia punya SOP, maka itulah yang dikatakan ulama. Ulama itu bukan orang declare dia ulama, bukan dia declare dia satuan mana-mana, tapi ulama itu kita boleh tengok kepada rabbani, kepada dia sendiri itu takut pada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita kata ini ulama. Kalau setakat penampilan dia, ini alim Rabbani ni, dalil dianya, tasbih dia besar, gantung di tengkuk, gantung di kepala, serban dia 3 lapis contohnya, kan? Dia punya berjalan, bertunduk jalan bumi, tapi kita tengok penampilan dia, takwa dia kepada Allah tidak ada, kita mengatakan itu bukan ulama. Hari ini orang declare, bila kita kata, kami menyokong ulama, kami bersama ulama. Ulama mana? Siapa ulama? Kalau setakat ceramah dia penuh dengan hadis palsu, ulama? La. Kuliah dia duduk hentam orang, maki orang, ulama? Kita kata la. Ulama itu orang yang bercakap dengan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang boleh menyentuh perasaan kita, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, barulah kita kata ulama. Setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita, kalau tidak jadi ulama pun, biarlah orang yang betul-betul berguru, mencintai para ulama Rabbani, ulama yang takut pada Allah. Mudah-mudahan tempias takwa mereka, khasyah mereka itu kepada kita, murid-murid. Kita juga takut pada Allah Ta'ala, dan kita dapat selamat di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang akan datang dalam ayat 29. Ayat 29. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.